kejadian wanita memang unik dibandingkan dengan lelaki. Sengaja Allah SWT menjadikan wanita berbeza dengan lelaki. Perbezaan ini mempunyai hikmah yang tak dapat dibantah atau disangkal oleh logik akal manusia. Di sebalik kejadian wanita yang serba lemah, tersembunyi rahsia Allah SWT yang amat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton di rumah? Semoga dalam lindungan Allah SWT selalu. Alhamdulillah, meneruskan ke tahun 1436 ke 1437 Hijriah. Kami kongsikan dengan anda tentang seorang tokoh Sri Kandi yang pernah diabadikan ceritanya. Kenalkah anda Rufaidah binti Sa'ad? Siapa empunya badan ni ya? Dia juga dikaitkan dengan tokoh kejururawatan moden Florence Nightingale. Ikuti kisah selanjutnya dengan Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Kerjaya sebagai seorang jururawat ni adalah kerjaya yang mulia di sisi Islam sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia, maknanya manusia yang paling baik adalah manusia yang melebar luaskan kebaikan dia, manfaat dia kepada manusia lain. Jadi maknanya kerjaya sebagai jururawat ni adalah kerjaya yang mulia kerana dia memberikan perkhidmatan, memberikan kebaikan, ilmu dia yang ada pada diri dia kepada manusia lain untuk membantu orang lain. Tapi bila kita sebut jururawat ni, biasanya mungkin di kalangan kita atau sebelum-sebelum ni yang mungkin kita pernah dengar nama-nama yang besar yang kita pernah dengar sebelum mungkin Florence Nightingale kan. Yang dia cukup terkenal lah kalau di negara barat ni kerana dia membantu tentera-tentera British dalam peperangan. Tetapi sedarkah kita para penonton yang didoakan kebaikan sekalian bahawa Islam telah lama berjaya melahirkan seorang tokoh perawat dunia yang dia merupakan subhanallah orang Islam yang namanya Rufaidah binti Sa'ad. Nama penuhnya Rufaidah binti Sa'ad Al-Aslami. Lahir pada 570 Masihi. Yang mana dia adalah insan atau tokoh yang 1300 tahun lebih awal daripada Florence Nightingale yang kita sebutkan tadi ni. Kalau kita lihat telusuri sejarah hidup dia, dia lahir di kota Madinah Al-Munawwarah daripada suku kaum Khazraj. Dan dia antara wanita yang terawal memeluk agama Islam. Para penonton yang dirahmati Allah, ayahnya merupakan seorang doktor atau biasa kalau orang sebut tabib lah ya. Kalau negara Arab disebut tabib. Doktor, tabib. Ayahnya seorang doktor yang mana dia, Rufaidah binti Sa'ad ini adalah pembantu atau kita kata jururawat kepada ayahnya sejak daripada kecil lagi. Maknanya ayahnya sejak daripada kecil latih, didik anak dia ni untuk sama-sama dalam bidang perubatan, membantu orang yang dalam kesusahan, sakit, uzur dan sebagainya. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat ya, sejak daripada kecil juga dia dilatih, dididik oleh ayahnya dengan sifat penyayang, sifat suka tolong orang, sifat tak boleh tengok orang dalam kesusahan, nak saja ditolongnya. Maka inilah yang menyebabkan bila dia membesar dalam suasana yang simpati dan ingin tolong orang sentiasa, jururawat jiwanya. Maknanya para penonton sekalian, kejayaan seorang anak bermula daripada kesungguhan seorang ayah. Bila ayah Rufaidah ni seorang doktor, bersungguh untuk nak didik anak dia, membantu diri dia dan juga menjadi seorang yang hebat, maka ini akan jadi satu inspirasi pada kita semua. Dia juga, Rufaidah binti Sa'ad, mendirikan sebuah kemah
Yang mana kemah ini didirikan di hadapan Masjid Nabawi. Di hadapan masjid bertujuan untuk menjadi one stop center atau menjadi satu pusat di mana kalau ada orang yang sakit atau siapa yang ada keuzuran datang untuk menerima rawatan daripada Rufaidah binti Sa'ad. Rufaidah binti Sa'ad, seorang wanita yang sangat cekal, yang sangat tabah dalam hidup. Kerana bila kita nak buat sesuatu yang bersifat sukarela ini, kena banyak sabar. Ya, dalam banyak siri peperangan, dalam banyak keadaan, dia turun untuk membantu dengan hati yang terbuka. Malah dia melatih sahabiah-sahabiah yang lain, ya, seperti nama-nama yang akan saya sebut nanti, melatih mereka ni semua untuk turut sama membantu tentera-tentera Islam yang turun dalam medan peperangan. Jadi banyak lagi kisah tentang Rufaidah binti Sa'ad yang akan kita kongsikan selepas ini. Jadi para penonton, jangan ke mana-mana, terus setia bersama Al-Hidayah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada para penonton setia Al-Hidayah yang kali ini kita nak menelusuri, kita nak mengambil ibrah daripada hidup seorang tokoh perawat dunia yang lebih kita bangga kerana ia lahir daripada orang Islam sendiri. Rufaidah binti Sa'ad. Para penonton yang dirahmati Allah, di hadapan Masjid Nabawi didirikan kemah yang berfungsi sebagai tempat untuk orang-orang Madinah terutamanya dan orang sekitarnya untuk mendapatkan rawatan daripada Rufaidah binti Sa'ad. Kalau kita lihat juga ya, dalam beberapa siri peperangan, Rufaidah binti Sa'ad meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk turut serta bersama dalam peperangan. Jadi di sini dapat kita fahami bersama bahawa wanita juga penting, ya, dalam pembangunan sesebuah kemajuan syarikat ke masyarakat ke, sangat penting. Ada jihad yang memerlukan wanita untuk turut serta bersama dengan peranan tersendiri. Jadi maknanya Rufaidah binti Sa'ad berada di barisan belakang sebagai aktivis, sebagai kita kata sukarela untuk membantu tentera-tentera Islam yang tercedera, yang jatuh sakit mungkin dalam peperangan. Dalam satu peristiwa perang Khandaq sebagai contoh, dalam beberapa siri peperangan, perang Badar, perang Uhud, Khandaq dan Khaybar. Dalam peperangan Khandaq sebagai contoh, salah seorang daripada panglima Islam bernama Sa'ad bin Mu'az, dalam peperangan tersebut tangannya atau lengannya ditembusi panah yang telah dipanah oleh pihak musuh dan menyebabkan kecederaan yang agak parah pada waktu itu, dan Rufaidah binti Sa'ad lah yang tampil untuk memberikan bantuan dan merawat Sa'ad bin Mu'az pada waktu itu. Sebab itu para penonton yang dirahmati Allah sekalian, peranan wanita dalam perjuangan untuk mencapai kemajuan atau apa saja yang dilaksanakan itu sangat besar. Sebab itu Rufaidah juga dia bukan sekadar seorang yang pakar sahaja, tetapi dia hebat dalam menurunkan kemahiran, kepakaran dia kepada orang lain. Sebagai contoh kepada Ummu Salamah, Ummu Aiman, Ummu Sulaiman sebagai contoh. Ini antara para sahabiah yang dia turunkan kemahiran, kepakaran beliau kepada mereka ni semua. Nak menunjukkan tak semua orang yang pakar, tak semua orang yang mahir itu mampu untuk menurunkan kemahiran dia pada orang lain. Kan? Maka oleh sebab itu di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Suraqallahul azim. Di mana Allah Ta'ala berfirman, Allah merakamkan kata-kata Safura, anak kepada Nabi Shu'aib, bahawa testimoni dia terhadap Nabi Musa AS selaku pekerja yang hebat ada dua ciri, iaitu yang pertama Al-Qawi dan yang kedua Al-Amin. Al-Qawi maksudnya dia ada kemahiran, dia ada kepakaran, dia ada kebolehan yang tersendiri. Dan yang kedua Al-Amin. Al-Amin tu apa? Kejujuran, integriti. Kalau Al-Qawi tadi kompetensi, dia ada kemahiran, tapi bila ada Al-Amin dia melengkapi, dia ada kejujuran, dia ada integriti di situ. Jadi kalau kita lihat sifat yang ada pada Rufaidah binti Sa'ad, dia bukan sekadar mahir, dia bukan sekadar pakar. Kalau tengok orang ni sakit, dia luka dalam keadaan macam ni, bagaimana nak dirawat, dia tahu kaedah dia. Tetapi dalam masa yang sama, dia juga seorang anak yang solehah.
anak yang taat kepada ayahnya. Kan? Maka tidak hairanlah mengapa Rufaidah binti Sa'ad ini berjaya dalam hidup dia. Satu, dia seorang anak yang solehah, seorang yang tabah, seorang yang sangat terbuka dalam berkongsi pandangan dengan sahabat-sahabatnya, dan yang keduanya dia memang pakar dalam bidang dia. Sebab itu dalam siri peperangan juga, bila Rufaidah bertemu dengan Rasulullah SAW, minta izin, baginda mengizinkan untuk turut serta dalam perang, dan di akhir peperangan apabila tentera Islam berjaya menguasai harta rampasan, maka baginda Rasulullah SAW membahagikan sebahagian daripada harta rampasan itu diserahkan, diberikan, dihadiahkan kepada Rufaidah binti Sa'ad, tanda penghargaan. Nampak? Para penonton, nak menunjukkan bahawa kerjaya sebagai seorang jururawat ini sangat mulia di sisi Islam, yang telah lama kerjaya ini muncul di dalam Islam. Mungkin kita saja yang tak kata orang tak ambil tahu, tak ambil pot dia. Kan? Kadang-kadang ada orang dipikir ya, jururawat ni hanya sekadar dia bertugas, dia tolong pesakit, bawakan makanan, itu saja. Dia tak nampak lebih pada tu. Sebenarnya bekerja sebagai jururawat juga adalah sebagai satu ibadah, yang mana ia bukan sekadar bekerja dengan kemahiran, tapi jururawat bekerja dengan kasih sayang. Nampak? Kasih sayang. Dengan adanya kasih sayang ini, maka menyebabkan orang yang kita rawat itu kan, mungkin dalam keadaan dia dahlah sakit. Kadang-kadang ada sesetengah kita tengok kan, ada orang kadang-kadang subhanallah ya, ada sesetengah jururawat itu kadang dahlah muka masam, macam nak marah pula. Maka dia pesakit tu dia dahlah sakit kan, kita pula buat muka macam tu. Maka ini bukan di ajaran Islam. Maknanya kepakaran dan kasih sayang, dua elemen besar dalam kita menguruskan pesakit atau orang-orang yang ingin meminta bantuan daripada seorang jururawat. Rufaidah binti Sa'ad, sabar dia dalam menghadapi para pesakit. Ya, para pesakit, nama pun orang sakit, macam-macam keadaan. Mulutnya kadang mungkin sebut yang macam-macam, tapi dia hadapi ini semua dalam keadaan hati yang sabar, hati yang tabah. Ini hebat didikan daripada ayahnya juga, yang merupakan seorang doktor, dalam mendidik anaknya sejak daripada kecil. Para penonton, anak-anak kita ini, kalau dia apa dia nak jadi ketika dia besar nanti, sifat-sifatnya itu perlu dipupuk, ditanam sejak daripada kecil lagi, sebagaimana yang dilakukan oleh ayah kepada Rufaidah binti Sa'ad. Sebab itu para penonton sekalian, tanggungjawab sebagai seorang jururawat ni bukan sekadar bergantung pada kemahiran, kepakaran dia dalam menguruskan hal-hal perubatan atau dengan pesakit semata-mata, tetapi ia melibatkan attitude ataupun akhlak. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi sangat mengajarkan kepada kita, kalau kita berhadapan dengan orang sekalipun, hubungan mata, eye contact, ya, ataupun kita kata bahasa yang disenangi orang. Sebab itu tadi kita sebut ciri-ciri pekerja, apa pun kerja yang dilaksanakan, ada al-qawi, ada al-amin. Dia adanya kompetensi dan dia ada kejujuran, adanya kasih sayang dalam urusan. Pasal kadang kita tengok ada orang dia memang bijak, dia memang cerdik dalam urusan kerja dia, tetapi jangan sampai dia buka mulut. Ada juga orang macam tu kan. Maknanya akhlak tak elok. Akhlak ni tak disukai orang. Orang rasa tak senang kalau dia sendiri yang datang. Pernah tak kita kadang-kadang kalau nampak, alah takkan sini pula datang jumpa kita kan, pasal kita tak berkenan, kita tak suka kan. Maka oleh sebab itu diajarkan bahawa rawatan paling hebat sebelum seseorang itu memberikan rawatan pada seorang ialah senyuman. Senyum terlebih dahulu. Saya pasti bahawa golongan para sahabiah ini adalah golongan yang sangat menjaga akhlak mereka, kerana akhlak yang baik itu adalah bagaikan satu ubat kepada orang yang sebelum kita nak ubati dia. Akhlak yang pertama ialah senyum. Al-ibtisam, senyum itu adalah sedekah. Kan, subhanallah. Tuan-tuan, sebab itu Rufaidah binti Sa'ad berjaya dalam bidang kejururawatan. Kita bangga kerana apa? Satu, akhlak yang baik, kepakarannya yang hebat, bermula daripada seorang ayahnya lagi. Jadi bekerja dengan penuh kasih sayang, kata orang bekerja dari hati, bukan bekerja untuk menjaga hati. Orang yang bekerja dari hati, kata orang, subhanallah, hasilnya sangat optimum. Sebab apa? Itqan. Kan? Dan itu juga yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa bekerja bersungguh kerana Allah Ta'ala, mengikut syariat dan penuh kasih sayang, maka Allah Ta'ala akan melipat gandakan rezeki yang kadang-kadang seorang jurawat dia tak sedar.
dengan bekerja bersungguhnya dia dapat anak yang soleh soleha, rezeki pun bertambah-tambah, ada saja dia dapat rezeki daripada jalan yang dia tak sangka-sangka kan. Ini yang kita nak dalam hidup kan, maknanya bekerja dengan penuh kesungguhan yang kita akan dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Subhanallah, begitulah hebatnya kisah wanita terpilih, Rufaidah binti Sa'ad. Beruntungnya beliau bukan saja dipilih untuk berbakti demi agama Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi lebih istimewa, beliau dapat bersama menyokong perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demi menegakkan agama Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada para penonton setia Al-Hidayah yang didoakan kebahagiaan dunia dan akhirat semuanya, insya-Allah. Para penonton, Rufaidah binti Sa'ad yang kita ceritakan kehidupan dia, perjalanan hidup dia, perjuangan dia tadi, dapat kita ambil pengajaran bahawa jadi manusia yang hari ini kita nampak ada orang jadi aktivis kemanusiaan atau kita kata membantu secara sukarela ini, itu adalah satu kerjaya yang sangat mulia di sisi Islam yang telah lama dicetuskan terutamanya oleh Rufaidah binti Sa'ad. Jadi apa pengajaran dapat kita ambil daripada kisah ataupun perjalanan hidup beliau? Para penonton, yang pertama sekali ialah bila kita laksanakan satu tugasan, laksanakan dengan penuh kesungguhan, itqan, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ay yutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, sayang, kasih kepada orang yang bila dia melakukan satu tugas, melakukan satu kerja, dilakukannya dengan penuh kesungguhan. Nah, ya, macam rakan-rakan kameraman kita ni, penerbitnya, semua laksana dengan penuh kesungguhan ni. Maknanya bila kita buat, kata orang buat sampai jadi. Inilah sifat yang ada pada Rufaidah. Sangat proaktif. Kata orang apa? Buat sampai jadi. Kan, make things happen. Yang keduanya ialah Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang mengelokkan kerja dia. Maknanya cantikkan amalan dia. Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innallaha lama'al muhsinin. Suraqallahul azim. Sesungguhnya Allah Taala bersama dengan orang-orang yang sentiasa mengelokkan amalan dia. Tak kira kerja sebagai apa pun, terutamanya sebagai jurawat, elokkan tahap kita punya, kata orang sekarang, performance, ya, tahap kita memberikan perkhidmatan kepada orang. Itu sampai tahap mana? Sebab jangan sekadar bangga saja ada orang, saya dah 10 tahun saya dah kerja dekat hospital tu, dekat klinik tu dah berbelas tahun. Ya, memang kalau dah belas tahun, puluh tahun kerja, lalu apa peningkatan? Ya, peningkatan yang telah kita berikan kepada pesakit, kepada orang yang datang minta bantuan daripada kita tu, kan? Jadi sebab itu yang kedua. Yang ketiganya, jadikan Rufaidah binti Sa'ad ini adalah satu tokoh yang dalam hidup kita, bahawa bila kita dalam setiap amalan kita, jadilah orang yang suka memberi, orang yang suka menawarkan diri, memberikan kebaikan, bukan sekadar tunggu saja. Kan ada orang dia suka buat sampai jadi. Ada orang dia suka tunggu sampai jadi. Ada orang tak tahu apa jadi. Oh, itu lagi masalah tu. Dan jadi kita jadi orang yang proaktif, orang yang sentiasa menawarkan diri untuk buat kebaikan. Sebab itu Al-Quran sebut fastabiqul khairat, berebut-rebut dalam melaksanakan kebaikan. Dan akhirnya lihatlah, kita kalaulah bertugas, bekerja, terutamanya sebagai jurawat ini, dengan bersungguh, kata orang ganjaran dunia pun dapat, sebagaimana yang diperolehi oleh Rufaidah binti Sa'ad ini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan sebahagian daripada harta rampasan perang kepada dia dan para sahabiah yang lain, malah akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak. Sebab itu kita bukan sekadar kita nak jadi seorang yang ada peningkatan dari segi ganjaran, tapi kita nak peningkatan dari segi profesionalisme. Orang panggil sebagai apa? Sebagai kualiti kita dalam bekerja. Tuan-tuan, ini sifat orang beriman. Orang beriman bila melaksanakan kerja, mengelokkan, mencantikkan tugasan, urusan dia. Dan yang kedua, dia memberikan sehabis baik, kata orang paling optimum punya. Paling optimum
dia punya gerak kerja yang dilaksanakan. Dan pastikan setiap urusan kita itu kita cek balik tengok bagaimana hasilnya tadi ni. Inilah yang ditunjukkan oleh tokoh perawat dunia yang cukup kita bangga sebagai orang Islam, Rufaidah binti Sa'ad Al-Aslami. Dia telah pun wafat pada tahun 632 Masihi. Pemergian dia cukup memberikan kesan besar dalam hidup kita sebagai seorang Islam, terutamanya dalam dunia kejururawatan. Jadilah jururawat yang sentiasa melebar luaskan kasih sayang, kerana tugas anda adalah memberikan kebaikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua sifat kita, khalifah, yang keduanya hamba. Khalifah memberikan kebaikan dalam suasana hamba, iaitu kita dalam keadaan akhlak dijaga, kasih sayang diberikan kepada manusia lain. Sebab itu para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bayangkan sekiranya Rufaidah binti Sa'ad ini hidup atau ada pada tahun 2015 ini bersama-sama dengan kita, pastinya kita akan rasa bangga, kita akan rasa sangat kagum dengan insan yang berjiwa besar ini. Para penonton, jadilah kita sebagaimana dia, yang mana sungguh dalam bab memberi ini sangat tidak berkira dan sangat sibuk dalam urusan memberikan kebaikan kepada orang lain. Para penonton, insya-Allah kita jumpa pada masa akan datang. Terima kasih kerana menonton Al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik lelaki ataupun perempuan, padahal dia beriman, maka kami akan berikan penghidupan dengan hidup yang lebih baik, dan nescaya kami pasti akan berikan balasan pahala atas mereka itu dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Surah An-Nahl ayat 97. Mudah-mudahan dengan perkongsian Al-Hidayah kali ini dapatlah kita sama-sama menilai diri kita sesungguhnya, insya-Allah. Sebelum itu, marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk tokoh hebat ini, Rufaidah binti Sa'ad. Dan seperti biasa, beragam muslimah, namun jadilah kita yang santun juga solehah. Saya mohon diri dulu, jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum. Aku bila mana melihat engkau ya Rasulullah terselamat, keadaan kau yang baik begini, aku merasa tenang daripada musibah yang aku terima ini. You could be my Aisha, always being righteous. Need you in my life, yup. You could be my wife, yup. They say love's a battle, you know that I'll be a fighter. Destination heaven, you're my weapon in the cipher. But I'm just a rider, I speak truly. My heart is on fire, spitting ayahs about beauty. Let me do my duty, I could be your husband. I could be the one that you could always put your trust in. When it comes to love, and I'll give